tuflihun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, isbiru, sabarlah kamu, kata Allah, wasabiru, dan hendaklah kamu bersabar, warabitu, dan bersiap sedialah di persempadanan daerah-daerah kamu, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Surah Ali Imran merupakan salah satu daripada ayat ataupun surah yang dinamakan sebagai surah Madaniyah. Dia complicated sikit kataan. Tapi dia itulah ayat Quran ini dua. Satu ayat Makkiyah, satu lagi ayat Madaniyah. Jadi sebab itu biasanya kita sebut Madani, ayat Madani, ayat Makki. Tapi tak berapa nak sedap sebut Madani, kita tambah Madaniyah. Surah Ali Imran ayat daripada surah Ali Imran ini merupakan salah satu daripada ayat ataupun surah Madaniyah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita beberapa arahan dan juga beberapa perintah kepada orang yang beriman. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Yang pertama sekali Allah sebut isbiru, sabarlah kamu, kata Allah. Para ulama tafsir sebut sabar untuk apa? Sabar dengan sebab apa? Sabar atas dasar apa? Iaitu yang pertama, bersabarlah kamu dalam kamu menjalani ataupun melaksanakan setiap daripada suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap daripada arahan Allah, setiap daripada perintah Allah, setiap daripada suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini pastinya ada ujian-ujian yang akan kita temui. Makna kata setiap daripada perkara baik yang kita nak buat, setiap benda yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk kita buat, antaranya Allah Ta'ala akan kurniakan pahala. Yang kedua, bila mana kita laksanakan perkara tersebut, perkara itu akan mendatangkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila nak dapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bukan suatu benda yang mudah, bukan suatu benda yang senang. Sebab tu kata Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, harganya mahal. Bila kita nak dapat redha Allah, antara syarat untuk dapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala ini, iaitulah mesti melalui jalan sabar. Sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nak buat taat kepada Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, bukan senang. Pasal apa bukan senang? Sebab kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Sama ada ujian daripada nafsu kita sendiri, ataupun ujian daripada bisikan-bisikan syaitan, ataupun ujian daripada orang yang berada di sekeliling kita. Kalau dalam bulan Ramadan orang kata pula, ustaz, syaitan mana ada dah, syaitan kenikah dah. Betul, memang syaitan kenikah, sebulan syaitan kenikah. Tetapi sebelah bulan syaitan terbiah diri kita. Sebelah bulan syaitan terbiah nafsu kita. Sebab dia tahu dah, sebulan dia kena gali, sebulan dia masuk penjara, sebulan dia kena tapak, sebulan dia kena nikah. Jadi dalam tempoh tu dia tarbiyah awal-awal lagi dah. Dia tarbiyah awal-awal lagi nafsu kita, perasaan kita, akal pemikiran kita. Supaya apa? Supaya kita ni berasa berat untuk melakukan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila mana kita nak buat sesuatu benda yang Allah Ta'ala suka, yang suatu perkara yang Allah Ta'ala suka, sesuatu perkara yang Allah Ta'ala redha, antara syaratnya mesti melalui jalan kesabaran. Tuan-tuan duduk dalam masjid ni dah sabar dah, sembahyang tarawih 8 rakaat. Lepas tu kalau nak buat witir 30, ada pula tazkirah, sakit hati sungguh dah. Kita dah nak balik awal, ada tazkirah lah pula. Tazkirah tu nak uji kesabaran kita. Sabar tak kita ni nak duduk dalam rumah Allah, nak beraktikaf dalam rumah Allah, nak cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tak sabar, dia tebal lagi dah, siap-siap.
Bukan sinilah, saya sebut secara umum. Ada yang duduk di atas tapi tak sama juga. Lama puluh nak kami tebe, cap merek. Nak kata 10 minit dah tu. Jadi itu yang dikatakan sabar. Tahu? Sabar untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, sabar untuk berjihad. Jihad apa? Jihad untuk meninggalkan ataupun jauh daripada daripada perkara yang ditegah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami lagi payah. Sabar untuk tinggalkan apa yang dibenci oleh Allah, apa yang ditegah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini lagi susah. Pasal apa? Sebab benda yang Allah Taala suruh kita tinggal, perkara yang Allah Ta'ala suruh kita jauh, benda itulah yang bertepatan dengan kehendak nafsu kita. Waktu yang sekong dengan kehendak nafsu. Duduk dalam sejid tak sekong dengan kehendak nafsu. Nampak? Tapi kalau duduk kedai kopi sekong dengan kehendak nafsu. Sekong ni maknanya coy model. Nah, ia tahu mungkin model ni. Mana yang Allah suka? Duduk sejid ke duduk rekod luar, lolah tak ukah lagi. Maknanya duduk sejid Allah suka, duduk luar Allah Ta'ala tak suka, sebagai contoh. Tapi benda tu kena dengan nafsu. Waktulah yang ramai orang pilih. Sebab tu dalam nak meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala ni memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Perlukan kepada kekuatan yang betul-betul gitu, minta kekuatan dan minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu setiap benda yang kita nak buat, nak cari redha Allah baik, nak dapat kejayaan dunia akhirat baik, mesti melalui jalan sabar. Antaranya ayat lain Allah Taala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan daripada Allah dengan jalan sabar dan juga jalan mendirikan sembahyang. Allah suka juga sabar. Menunjukkan pada kita sabar ni benda yang sangat mustahil. Kemudian yang kedua Allah sebut wasabiru. Sekali lagi Allah Ta'ala sebut sabar. Tadi Allah Ta'ala kata isbiru, sabarlah kamu. Kemudian Allah Ta'ala kata wasabiru, dan hendaklah kamu sabar. Lagi sekali Allah sebut sabar. Ulama tafsir sebut apa? Sabar yang kedua ni Allah Ta'ala perintahkan kita supaya ada tahap kesabaran yang tinggi melebihi tahap kesabaran musuh-musuh Islam. Kalau orang bukan Islam, kalau non-Muslim ada sifat sabar dalam diri dia, maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, mestilah memiliki kesabaran yang lebih tinggi daripada ini. Kalau dia tinggi sabar daripada kita, orang sepandai kita tak. Sebab tu tuan-tuan, antara nak uji kesabaran, nak didik diri jadi orang yang sabar. Sebab tu Allah Ta'ala fardukan kepada kita berpuasa. Puasa kita ni faedah daripada puasa, iaitu nak mendisiplinkan diri dan nak mendidik diri supaya kita ni jadi hamba Allah yang sabar di atas segala perintah dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Allah Ta'ala sebut warabitu. Isbiru wasabiru warabitu, iaitu bersiap sedialah kamu di persempadanan daerah-daerah kamu. Allah Ta'ala perintahkan kita yang pertama sabar, yang kedua kena perkuatkan sabar, yang ketiga Allah Ta'ala perintahkan kita supaya kita sentiasa dalam keadaan bersiap siaga, dalam keadaan bersiap sedia. Kenapa? Sebab kita ni orang Islam, tuan-tuan, umat Islam memang sentiasa berada di dalam keliling ataupun kepungan pihak-pihak musuh. Sama ada nampak ataupun tidak, sama ada sedar ataupun tidak. Sebab tu Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita supaya kita sentiasa bersiap sedia. Siap sedia dari sudut zahir dan batin. Siap sedia dari sudut spiritual dan juga mental. Siap sedia betul. Luar dalam kekuatan jasmani kena siap sedia, kekuatan batiniah pun kena bersiap sedia. Jasmani kita kena siap sedia untuk berhadapan dengan pihak musuh.
Dari sudut spiritual, dalaman, batiniah pun kena siap sedia juga. Takut mental kita ni jadi mudah koyok. Sebab orang Islam akhir zaman ni tuan-tuan dia cepat sangat koyok. Mental dia cepat koyok, jiwa dia cepat koyok. Kena ukur sikit dah koyok dah. Kena apa lagi? Buka ukur dah apa? Kena cong, kena racun sikit pun dah koyok dah. Pakar kita racun, lembek pada. Mula-mula kuat agak, tekan. Nak kena cong sikit, dia lembek pada macam kalah kacang. Sebab tu kena kuat dari sudut jasmaninya dan juga dari sudut spiritualnya, supaya kita ni sentiasa bersiap sedia dengan ancaman-ancaman daripada musuh, sama ada jauh ataupun dekat. Kemudian Allah Ta'ala sebut wattaqullah, isbiru wasabiru warabitu, 3 perintah. Lalu Allah Ta'ala berikan suatu lagi perintah yang kemuncak dalam ayat ini, iaitu wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, kata Allah. Setiap daripada apa yang dah kita buat, takwa kepada Allah tak boleh tinggal. Lepas kita sabar, lepas kita memperkuatkan kesabaran kita, lepas kita bersiap sedia dari sudut jasmani dan rohani kita, kemudian Allah suruh kita bertakwa kepada Allah. Kenapa Allah suruh kita bertakwa? Sabar untuk buat ibadat, sabar untuk jauhkan diri daripada maksiat, kemudian perkuatkan kesabaran, kemudian ujung tu Allah Ta'ala suruh bertakwa. Maknanya di situlah nak menunjukkan sifat kehambaan kita kepada Allah. Kalau kita sabar dengan ujian daripada Allah, sabar untuk buat ibadat kepada Allah, tetapi tidak ada perasaan takwa kepada Allah, tidak ada sifat ketakwaan pada Allah, maka kesabaran kita itu sia-sia, tidak akan dinilai dan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita bersabar. Dan selepas daripada bersabar, Allah Ta'ala sebut la'allakum tuflihun. La'alla merupakan jawab kepada 4 kali. La'alla ni jawab kepada isbiru, jawab kepada wasabiru, jawab kepada warabitu, dan jawab kepada wattaqullah. Lepas kita buat 4 perkara, isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah, jawabnya la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan. Para mufassirin sebut la'alla ni bukan setakat mudah-mudahan dah. La'alla ataupun azza, membawa masuk confirm, nescaya kamu akan menjadi orang yang berjaya, iaitu dunia dan juga akhirat. Bila kita sabar dengan ujian Allah, sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk menjauhi diri daripada kemaksiatan kepada Allah, kemudian kita bertakwa pula kepada Allah, latih diri kita untuk bersabar, untuk memperkuatkan tahap kesabaran kita kepada Allah walaupun berada dalam peperangan, maka jawabnya, penghujungnya, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita kejayaan yang hakiki, kejayaan yang sebenar. Bukan hanya setakat berjaya di dunia, bahkan berjayanya kita di akhirat. Berjaya kita di akhirat, iaitu berjayanya kita daripada sambaran api neraka Allah Ta'ala, berjayanya kita daripada kemurkaan Allah, dan berjayanya kita untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukuplah suara tu tuan-tuan, 20 minit dah, lebih sikit 2 minit, jangan marahlah. Lebih 2 minit, jangan bagi tak kuning pula. Nampak? Betul tak? 2 minit lebih. 2 minit lebih. Siapa saya ambil seminit, kita boleh. Seminit ni 30 saat, 30 saat. 30 saat, iaitu sebelum saya tutup majlis, mohon bantuan sumbangan darah tamu yang saya bawa lah. Macam biasa, sama-sama mari bawa tamu semua. Jadi malam ni bawa tamu juga. Mana tamu? Mana dah hilang? Ada tamu fisabilillah, tamu untuk kebajikan, pendidikan, pengurusan suara saya Madrasah Ar-Ridwan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sumbangan yang tuan-tuan beri ini di dalam bulan Ramadan, dan lebih-lebih lagi Allah Ta'ala memperluaskan pintu rezeki tuan-tuan insyaAllah. Dan sumbangan ini adalah bukan hanya setakat untuk kebajikan Ar-Ridwan semata-mata, bahkan kami seperti biasa setiap tahun dalam Ramadan kita akan buat satu program jejak asnaf.
untuk berikan sumbangan kepada beberapa keluarga asnaf yang terpilih mengikut kadar kemampuan keuangan yang kita ada, dan juga kita tidak ketinggalan untuk berikan sumbangan kepada pelajar-pelajar kita yang datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan, antaranya keluarga yang miskin, keluarga dari pelajar yang anak yatim. Untuk yang baru ni, baru daftar 3 hari ni, ada seorang pelajar yang ni memang kita dah rekodkan dah. Ada seorang pelajar, dia ni anak yatim, ayah dia tidak, mak dia pula uzur, dan mak dia kecil mani yang buat jalan tu kotak-kotak masuk kampung, mata kampung. Tapi dia mari juga daftarkan anak, dan kita beritahu kepada staf pelajar ni jangan ambil sebarang walaupun sosai duit sekalipun. Semuanya kita akan usaha untuk tanggung yuran dia percuma, buku-buku dia pun kita beri cuma. Kita akan cuba untuk berikan bantuan kepada keluarga macam ni. Jadi di antara sumbangan-sumbangan yang tuan-tuan beri ni, insya-Allah dalam pertengahan Ramadan nanti kita akan buat program untuk beri sumbangan. Dan pelajar ni merupakan pelajar yang memang kita cuk awal-awal dah untuk jadi orang yang terpilih untuk terima sumbangan yang kita anjurkan, yang mana sumbangan itu yang kita minta, yang kita mohon daripada tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan nak dapat pahala yang banyak sempena dengan Ramadan ni, pakat berilah banyak-banyak. Kalau nak pahala sikit, berilah sumbangan sikit. Kalau tak apa pahala, payah beri tu. Kalau nak pahala banyak, beri banyak. Maka aksaru fa'la aksaru sawaba. Barang apa yang banyak kita beri, yang kita buat, maka banyaklah pahala yang kita dapat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.